Kita menyambung yang kita tinggal pada malam hari itu. Kita sama baru muka 12 baru ni. Kita masih membicarakan analisis tentang rukun sembahyang, sunat abad dalam sembahyang, sunat sembahyang. Dan malam ini kita masuk kepada suatu rahsia yang terkandung dalam kewajipan-kewajipan salat. Mengapa takbir, mengapa rukuk, mengapa sujud, dan mengapa sujud 2 kali, mengapa tahiyat, mengapa salam, mengapa waktu subuh, waktu zuhur, mengapa waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Yang kesemuanya ini ada suatu analisis yang begitu halus dalam kitab ini. Elok kita ambil perhatian ini sebagai melengkapi maklumat kita tentang salat, tentang sembahyang yang diperlukan kepada manusia. Mengapa sedemikian rupa? Kita mula daripada baris 3 bagi buku ni lah, halaman 12, baris yang ketiga tu. Kata setengah ulama'. Saya ingatkan bahawa dalam kitab ini memang dia ambil kesimpulan sahaja daripada hadis, daripada ulama'-ulama' yang muktabar, yang dimasukkan sebagai bahan. Ini bila kata setengah ulama', maknanya dia ambil daripada ulama' yang muktabar, yang boleh dipegang. Telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 saf. Daripada awal takbir sampai salam itu, dalam itu kesemuanya Allah Ta'ala telah membuat suatu analis. Allah Ta'ala memberitahu kepada kita ada 40 saf daripada malaikat. Sembahyang itu ada 40 saf malaikat. Pada tiap-tiap saf makna barisan, bukan barisan tu. Empat puluh saf, 40 barisan, 40 saf. Pada tiap-tiap saf 70,000. 40 saf, tiap-tiap satu saf ada 70,000 malaikat. 10 daripadanya, 10,000 daripadanya, itu 10,000, 10 daripadanya, 10,000 daripadanya berdiri tiada rukuk. So dalam alam malaikat juga bersembahyang, tapi sembahyang mereka ada yang satu saf tu sembahyang yang jumlah mereka tu 70,000. 10,000 daripada yang 70,000 itu berdiri tanpa rukuk. Berdiri sembahyang, tapi berdiri atas nama sembahyang, atas nama mematuhi perintah Allah dengan tiada rukuk, berdiri memanjang. Dan 10,000 yang kedua rukuk, tiada sujud, rukuk memanjang. Dan 10,000 lagi sujud, tiada diangkat kepalanya. Dan 10,000 pula duduk, maksudnya duduk antara dua sujud, tiada berdiri. Dan dihimpun akan segalian amal mereka itu bagi hambanya yang mukmin di dalam 2 rakaat yang disembahyangkan.
Di maknanya kita sembahyang 2 rakaat daripada berdiri betul kepada rukuk, yang tidak kepada sujud, antara sujud itu diambil daripada amalan puluh ribu malaikat. Ada malaikat yang sah mereka berdiri sahaja. Ada yang malaikat sah mereka rukuk sahaja. Ada yang malaikat sah mereka sujud sahaja. Diambil kesemua perbuatan mereka itu dikumpulkan dalam satu sembahyang, macam sembahyang sunat 2 rakaat. Kerana kita tak ada beza sembahyang sunat 2 rakaat dengan sembahyang fardu, melainkan hanya niat. Sembahyang fardu 2 rakaat dengan sembahyang witir 2 rakaat tak ada beza, cuma yang beza hanya niat. Maka tilik olehmu akan besar pemberian Allah. Allah telah beri kepada kita suatu jenis ibadah yang dipendekkan, yang diringkaskan daripada amalan hamba-hamba Allah yang daripada malaikat yang begitu lama. Daripada mereka jadi itu, yang berdiri, kiam berdiri itu, dari jadi mereka itu diperintahkan kiam berdiri, terus berdiri sampai saat saya bercakap ni, sampai akhir zaman. Yang rokok terus rokok sampai kiamat. Allah kumpulkan ibadah-ibadah mereka itu. Diperintah kita bersembahyang hanya 2 rakaat. 2 rakaat itu pun 3 minit boleh habis. Ada member yang pakar pula 1 minit selesai. Artinya sependek 5 minit kita buat bagi 2 rakaat, sedanglah. Sependek 5 minit kita buat sembahyang 2 rakaat. Itu sifat-sifat pergerakan salat itu telah dibuat oleh para malaikat begitu lama. Kita akan jumpa nanti. Dan karenanya atas segala hamba-Nya yang mukminin. Dan pada riwayat Jabir bin Abdullah, Muaz bin Jabal, daripada Jabir dan Muaz radhiyallahu anhuma, tatkala dinaikkan Rasulullah SAW ke langit, ini pada malam Isra' Mi'raj, Rasulullah melihat ia pada langit dunia, pada langit dunia malaikat, pada langit dunia. Maknanya bila Nabi naik langit dunia, maksudnya ialah langit yang ketujuh. Sama dunia, langit dunia adalah langit yang ketujuh. Sebab kita berada pada kolong langit yang ketujuh. Kenapa yang ketujuh? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami konstruk, kami bina, kami buat di atas kamu ini ada 7 petala. Shidada yang semua diberita. Langit is berita. Sebab itu maka bila dikatakan kami bina di atas kamu 7 langit, maka maknanya kita berada pada kolong langit yang paling kecil. Sebab kalau kita langit yang ketiga misalnya, Allah akan sebut kami bina atas kamu 4 langit, bawah kamu 3. Kalau kita berada pada kolong langit yang ke-5, atas kamu 2, bawah kamu 5. Kerana Quran mengatakan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bina, banaina, kami konstruk di atas kamu ada 7 kolong langit yang kesemuanya berita. So kita berada pada kolong yang terdekat. Bila Nabi naik, betul, Isra' Mi'raj, Nabi naik langit yang pertama, Nabi Adam, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, keempat Nabi Harun, sampai yang ketujuh. Keluar daripada alam maddi, alam benda ni, alam bina ini, alam maddiyat ini, baru berjumpa dengan Sidratul Muntaha, alam yang tidak ada tepi, alam yang luas seluas. Sebab tu maka dia menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malam Isra' Mi'raj Nabi kita langit. Ingat ceritanya.
Bila Nabi sampai langit yang pertama, tu dia katakan, bila Rasulullah SAW naik, melihat ia pada langit dunia, dia naik, lihat ke langit dunia, kita dan dunia. Apa dia lihat? Malaikat berdiri selama-lamanya. Dia dapat melihat malaikat dengan kehebatan kejadian pada jisim malaikat yang dibuat daripada nur itu. Kehebatan, kebesaran, keagungan para malaikat yang begitu hebat. Allah perintah mereka berdiri. Jadi macam kita berdiri semayang tu lah. Sahaf dalam semayang tu berdiri pula, berdiri selama-lamanya. Dijadikan Allah akan mereka itu menyebut zikir akan dia. Berdiri sebut zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apa sajalah. Tiada rukuk. Itu yang kita buat dalam sembahyang tu. Kita rukuk. Itu lagi yang pertama. Langit dunia. Dan pada langit yang kedua, dia nampak malaikat sedang rukuk selama-lamanya. Rukuk itu rukuk selama-lamanya. Daripada dia jadi dulu, sebelum daripada Adam jadi lagi. Tiada mereka itu mengangkatkan kepalanya. Dia naik langit yang ketiga pula, berjumpa dengan malaikat, sujud kepada Allah. Tiada mengangkatkan kepalanya, melainkan ketika memberi salam pada Rasulullah SAW akan mereka itu, maka diangkatkan kepalanya. Kenapa diangkat kepala ketika itu? Kerana menjawab salam Rasulullah. Malaikat yang diarahkan, diperintahkan sujud kepada Allah pada langit yang ketiga ini tidak pernah angkat kepalanya, melainkan sekali sahaja. Sewaktu Nabi kita melintasi mereka malam Isra' Mi'raj, Nabi berjumpa dengan malaikat ini, dia bagi salam, maka Allah izinkan mereka untuk mengangkat kepala. Mengapa diizinkan? Kerana nak menjawab salam seorang Rasul pilihan, sebaik-baik Rasul, sesempurna Rasul. Maka sujud pula selama-lamanya. Inilah poinnya mengapa sujud itu 2 kali. Mengapa yang lain sekali sahaja, mengapa sujud 2 kali? Banyaklah yang lain kita boleh cakap siapa sujud. Tapi yang pentingnya bahawa kena nak mengambil sempena bahawa ini adalah amalan-amalan malaikat. Langit yang ketiga, Nabi berjumpa dengan malaikat sedang sujud, bagi salam, mereka angkat kepala, jawab salam. Lepas jawab salam, mereka sujud pula. Maka sempena dengan itulah, ibarat itulah kita letakkan kepada kita dalam semua sembahyang. Sujud kita dalam sembahyang 2 kali, melainkan dalam sujud sejadah sekali. Sujud tilawah dipanggil, sejadah dipanggil sekali. Tapi tak sekali juga, sebab setiap kali kita berjumpa dengan ayat as-sajadah, kita sunat sujud pula. Maka berulang kali jugalah. Yang penting sujud banyak kali. Maka kerana inilah dituntut 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaat. Sebabnya sekarang tuan-tuan ada maklumat mengapa sujud itu 2 kali. Kerana mengambil sempena daripada malaikat yang sujud selama-lamanya. Dia panggung itu kerana nak menghormati. Padahal dia boleh jawab salam dengan sujud. Boleh. Tapi tak. Semua malaikat panggung kepala dia.
jawab salam, sujud balik. Kebesaran Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan pada langit yang keempat, Nabi berjumpa dengan para malaikat yang begitu ramai, bertasyahud, duduk dalam keadaan membaca tasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tasyahud banyak. Dan pada langit yang kelima, dia berjumpa dengan malaikat-malaikat mengucap tasbih. Tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan berzikir. Kita tasbih merujuk kepada subhanallah, zikir merujuk kepada la ilaha illallah. Sebab Nabi sebut afdalul zikri la ilaha illallah dan sebagainya lah. Berzikir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang keenam mengucap takbir mereka itu selama-lamanya. Dan pada langit yang ketujuh malaikat mengucap ia salam masa dijadikan Allah akan mereka itu. Maka cita hati Rasulullah SAW dan ingin bahawa ia jadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Maknanya Nabi pergi Isra' Mi'raj dengan tujuan satu di antaranya untuk menerima perintah salat. Dan sikonnya cantik. Sebelum Nabi sampai ke Sidratul Muntaha bagi menerima perintah wajib salat 5 waktu tu, Nabi melihat tadi. Di langit yang pertama lihat ibadat cantiknya para malaikat yang berdiri memanjang atas nama taat kepada perintah Allah. Suruh dia berdiri memanjang. Langit yang kedua pula tengok yang sujud memanjang. Tengok lain pula yang tidak, yang sujud, yang ada dua sujud, yang baca tasbih, yang tazkir sebagainya. Nabi teringinlah kalau dia sendiri pun dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala ibadat yang macam itu, tapi sesuai dengan kemampuan manusia. Sebab kalau manusia ini suruh semayang, kalau kita disuruhkan berdiri 5 minit, sujud 5 minit, i'tidal 5 minit, sujud 5 minit, pingsan habis. Dalam keadaan sujud 3 second itu pun ada orang yang bangun kepada dia mendahului imam. Dalam keadaan kita baca tahiyat itu yang hanya pendek sahaja, ada orang yang tak sempat, imam bagi salam habis, dia bagi salam dulu. Bukan kita lah. Tuan-tuan tengok tak macam di Mekah tu? Tengok Mekah tak? Sebab tu dia guna mubaligh itu. Mubaligh itu yang menyebut, walaupun saya tak setuju, mubaligh itu kalau seorang imam orang belakang tak dengar, dia menyampaikan, imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Okey, kalau orang belakang tak dengar. Tapi kalau orang belakang dah dengar ke semua dah, anak mubaligh apa? Kadang-kadang tu dia boleh mengganggu kita kan. Macam kita dengar imam sami Allahu liman hamidah, terdengar. Dia pula sami Allahu liman hamidah, ganggu. Tak apalah. Tapi yang penting pada saya, bila sebut kata mubaligh ini, bila dia menyampaikan kepada orang tentang apa yang imam lakukan, nak menyatakan bahawasanya inilah satu daripada tuntutan ilahi kepada manusia ini. Cantik. Kita tidak dibebankan lama, sesuai dengan masa kita, kebolehan kita. Tapi sifat-sifat yang ada pada berdiri, pada rokok, pada i'tidal, sujud itu, Nabi kata biarlah dia ada dalam sembahyang aku. Cantiklah bila sampai ke sana Sidratul Muntaha, Allah wajib makan sembahyang. Detail sembahyang itu akan dipersampaikan oleh malaikat bila sampai waktu turun, masuk waktu nanti.
Yang dia terima semayang. Tapi dalam hati Nabi Muhammad, kalau semayang yang nak aku buat ini, jika termasuk yang tadi itu bagus pada cita hati dia. Rupanya sungguh hasrat dia tercapai. Bila malaikat turun selepas Isra' Mi'raj, pagi itu kena semayang subuh, itulah malaikat turun mengajar dia semayang subuh yang dikehendaki. Dalam semayang 2 rakaat itu, 2 rakaat subuh itu didapati ke semua sifat-sifat semayang tadi. Itu yang dikatakan bahawa itulah maka cita hati Rasulullah, bahawa ingin, bahawa ada jadikan, bahawa dijadikan baginya, bahawa tu bahawa dijadikan baginya demikian segala ibadat malaikat yang dalam langit itu baginya dan bagi umatnya. Alik mintanya tu umatnya. Maka setelah mengetahui oleh Tuhannya yang Al-Khallaqul Alim, Khallaq Allah yang Maha Pencipta, Al-Alim yang Maha Mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui akan cita-cita nabinya serta sudah diketahui pada azalinya, dihimpunkan segala ibadat malaikat yang dalam 7 petala langit itu dalam 2 rakaat sembahyang, kerana memuliakan nabinya dan umatnya. Semaknanya begitu simple, begitu mudah kita lihat gerak-geri salat sembahyang, tapi mesej dalam gerak-geri itu tak boleh akal kita tafsir. Mereka kita nampak ini, kita nampak ibadat para malaikat yang memanjang, yang sepanjang-panjang. Timbul soalan mungkin, tahankah sujud lama itu, rukuk selama itu, tahiyat selama itu, selama mana? Selama daripada awal jadi dia sampai kiamat. Berapa lama? Mungkin bilion tahun. Itulah saya kata, kita jangan kita nak samakan antara, jangan nak samakan kita dengan para malaikat. Pasal dalam surah Fussilat ayat 37 dan 38 boleh menggambarkan jawapan itu. Allah sebut dalam surah Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar la tasjudu wasyamsa wal-qamar wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladzina 'inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Surah Fussilat ayat 37 dan 38. Tengok makna dia. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menciptakan, menjadikan bagi kamu malam dan siang. Dialah yang menciptakan matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud menyembah matahari dan jangan pula menyembah bulan, tapi sujudlah untuk menyembah Allah yang menjadikan kesemuanya. Dia yang jadikan malam kepada kita, menjadikan siang kepada kita, menjadikan matahari kepada kita, bulan kepada kita. Kalau kamu benar-benar hendak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istakbaru, kalau kalian, kalau insan masih berdegil, istakbaru, takabur, enggan mematuhi perintah, enggan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketahuilah, makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kebesaran Allah, makhluk-makhluk yang kami buat yang di langit-langit, mereka senantiasa tunduk, sujud dan bertasbih kepada Allah siang dan malam, dan tidak seorang pun daripada mereka itu penat dan jemu. Penat tidak, jemu tidak. Sebab dia tak sibuk nak tengok bola. Kita ni ingat malam tadi pukul 3 ada bola, banyak orang bangun, betul tangguh rupanya. Malam ni ada bola kan. Tu yang tak boleh kelas lama-lama tu. Satu, kedua ni kita memang lenguh. Duduk ni tak duduk sila pula. Lenguh. Kebal. Itu kita. Tapi malaikat la yas'amun. Okey, tuan-tuan relate balik. Apa dia? Kalau insan yang begini kerdil, yang begini mudah mendapat kesan, mati pun mudah, sakit pun mudah dan sebagainya, tak mau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak heran apa? Makhluk aku banyak lagi yang sujud kepada aku, terus sujud memanjang zaman. Bukan macam kalian hanya sujud sekejap bangun, sekejap bangun. Kalau kamu tak mau tasbih kepada aku, makhluk aku ramai lagi, bilion-bilion lagi tasbih kepada aku siang malam. Wahum la yas'amun, mereka tak pernah jemu pun. Kalau kamu kalian segan, malas nak zikir kepada aku, apa aku heran? Malaikat aku lebih banyak yang zikir kepada aku, tak pernah berhenti. Wahum la yas'amun. Sebab tu bila kita melakukan kejataan ibadat tunduk Allah Ta'ala untuk diri kita, itu cantik tu yang hadis kursi menyebut, yang sama paralel. Ada kursi kata, wahai manusia, ada kursi hadis, kita faham, wahai manusia, kalaulah sekalian manusia, sekalian jin, sekalian makhluk yang bernapas, yang bergerak hidup, berpakat ke semua sekali, seia sekata, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan tak satu pun, tak seorang pun daripada manusia, tak seekor pun daripada jin, tak seekor pun daripada haiwan yang melanggar perintah Allah, kesemua patuh sujud serta patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala kata, la yazidu fi mulki syai'an, tidak pun menambahkan sedikit pun daripada kesempurnaan daku, tak naik pun, tak tambah pun kemuliaan aku. Dan kalau kamu manusia ke semua sekali, jin ke semua sekali, binatang ke semua sekali, kamu pakat aku lawan aku, menentang aku, kamu angkat sepanduk tunjuk perasaan lawan Allah Ta'ala, maka Allah kata la yanqus fi mulki syai'an, tidak mengurang sedikit pun daripada kerajaan aku dan kekuasaan aku. Tak ada apa-apa. Pasal banyak mana makhluk atas dunia ni yang nak megah sangat kepada aku. Tu kena nasib baik kemarin ni steroid menyimpang daripada bumi. Steroid semalam tu pukul 12 kemarin, dia jatuh, dia besar, dia diameter dia berapa, 3 kilometer, dia terempas di Bandar Baru Bangi. Tu bayang, kalau dia terempas dalam laut, Selat Melaka, dia bagi 3 kilometer diameter steroid dengan kelajuan yang begitu, kalau terempas, bayang, kalau timpa kepala, pening tu.
Allah simpang. Dia masuk atmosfera. Dia dah hampir dengan atmosfera bumi dah. Boleh masuk graviti, hentam. Tapi Allah selamatkan. Makna balik poin balik. Kalau kesemua kita besar mana saja bumi kita ini, kalau insan atas bumi ini nak melawan Allah Ta'ala, apa nak kurang kerjaan dia? Dia makhluk lain di bumi lain. Bumi lain, bumi ni ada banyak lain lagi. Yang makhluk tempat lain ke semua sekali lebih banyak. Mereka taat, sujud, tak patuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul apa nak heran? Maknanya kecil atau besar tak mata sahaja insan di dunia ini. Malaikat tadi tu yang besar-besar taat, sujud Allah Ta'ala. Kata Muaz dan Jabir tadi, Muaz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, maka barang siapa berdiri dalam sembahyang serta membesarkan sembahyang, mengagungkan sembahyang, menjaga sembahyang, tata tertib sembahyang dan sebagainya, dan ditunaikan segala rukunnya, rukun dan sujudnya, adalah baginya pahala malaikat 7 petala langit. Itu hadis tu, itu kata-kata yang dikeluarkan oleh Muaz bin Jabal. Jabir Abdullah, sahabat ulung yang terkenal. Kita buat sembahyang dengan menjaga tata tertib sembahyang, menjaga rukun sembahyang, sunat sembahyang. Pahala yang Allah janjikan kepada mereka itu ialah pahala 7, pahala malaikat 7 petala langit tadi tu, dan orang yang di dalamnya daripada segala kejadian Allah Ta'ala. Maka hendaklah ketahui hikmat signifikan ditentukan pada waktu yang 5. Tadi kita bercakap dah pasal gerak-geri sembahyang dalam konteks mengapa berdiri, mengapa rukuk, mengapa sujud, kerana kita ambil refleksi daripada amalan para malaikat. Nabi berangan-angan, berhasrat kalau boleh ibadat dia macam itu juga, alhamdulillah, maka berlaku sungguh sudah ibadat kita. Pahala dia, kita buat sembahyang 2 rakaat, pahala dia sama dengan pahala ya Allah berikan kepada malaikat-malaikat pada 7 petala langit. Okey. Hikmat ditentukan pada waktu yang 5 ini dan pada bilangannya, bilangan waktu, bilangan rakaat, telah dikata setengah hukama plural daripada hakim. Hakim ialah orang yang berautoriti, orang yang ada autoriti dalam hukum syarak. Ditentukan tiap-tiap sembahyang itu menyembahyangkan suatu nabi. Sewaktu-waktu sembahyang yang kita buat daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu diambil daripada amalan, daripada ibadat, daripada sembahyang yang Nabi sebelum Nabi Muhammad buat. Setiap Nabi ni buat ini, Nabi ni buat ini. Lebih kurang macam malaikat tadi tu. Maka dikumpulkan ke semuanya yang dibuat oleh para Nabi itu, diwajibkan kepada kita. Apa dia? Pada waktunya. Maka pertama-tama orang yang sembahyang subuh itu Nabi Adam. Sejarah insan yang mula diperintah untuk sembahyang waktu subuh ataupun sembahyang subuh, Nabi Adam yang buat. Bila dia buat? Tak kala keluar daripada syurga. Nabi Adam dalam syurga. Dalam syurga pada ketika itu tidak ada ibadah, tidak disuruh ibadah, tapi dia telah dihukum keluar daripada syurga. Bila keluar daripada syurga, Nabi Adam bersembahyang sembahyang subuh. Kenapa? Jadi ia melihat akan zulmah, akan kegelapan. Dalam syurga cerah, dia turun ke dunia pada malam hari. Daripada cerah syurga, terang benderang dalam syurga,
Bila keluar syurga, turun ke bumi, sampai ke bumi gelap. Bayangkan orang yang dalam cerah berjumpa dengan gelap. So, kegelapan satu penyeksaan. Bila nampak gelap ini, dengan sendiri akan takut. Dan takut. Ia akan sebagai takut yang sangat. Itu dia. Sangat takut. Tatkala subuh dan pecah fajar. Bila subuh, pecah fajar, maknanya yang gelap tadi ini sudah bertukar kepada kecerah-cerahan. Fajar sembahyang. Bila nampak cerah, fajar menyingsing, tanda satu cahaya akan keluar, akan datang, matahari naik, dia melihat ia akan fajar ini, akan cahaya itu, ia sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat yang pertamanya syukur ia bagi kelepasan ia daripada kelam gelap. Daripada gelap tadi nampak cahaya, maka dia syukur Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada fajar, ada matahari, ada cahaya. Dia lepas daripada gelap, daripada kelam, dia sembahyang subuh 2 rakaat. Dan rakaat yang keduanya dalam subuh juga 2 rakaat lagi pula sembahyang kerana syukur ia sebab kembali siang hari. Tadi 2 rakaat pertama tadi kerana nampak fajar menyingsing, tanda cahaya nak keluar. Bila sampai naik matahari, nampak cahaya sungguh, dia sembahyang lagi 2 rakaat. Atas nama sembahyang ini, sembahyang 2 rakaat, tapi dia sembahyang itu niat dia syukur kepada Allah SWT. Bukan sembahyang sunat syukur. Dalam solat tidak ada sembahyang sunat syukur. Tapi bila kita bersyukur Allah SWT, boleh buat ibadat. Baca Quran boleh kerana syukur. Sembahyang boleh kerana syukur. Sembahyang apa? Sembahyang sunat mutlak. Aku sembahyang 2 rakaat sunat Allah Ta'ala. Kerana nak puasa, syukur, nak puasa. Okey, puasa. Tapi tak ada nawaitu sawma syukri lillahi ta'ala. Apa benda lah. Tak ada yang, tapi niat dalam hati kita tanda syukur buat ibadat. Boleh. Bagi sedekah, bagi derma, buat sumbangan khairat, boleh. Bantu orang, boleh. Sembahyang puasa sendiri, boleh. Itu semua dipanggilkan ibadat kita buat kerana kita syukur Allah Ta'ala. Sama juga macam orang yang bernazar. Sama juga orang nazar, dia, tapi ulama-ulama yang ortodok lah, dia tak suka nazar ni. Banyak ulama-ulama sufi dia tak suka zat nazar. Kenapa tak suka? Seolah-olahnya bila Allah Ta'ala bagi yang kita minta, baru nak buat ibadat. Kalau nazar tak dapat, maka aku tak buat. Macam merajuk pula. Buatlah, mengapa nak kaitkan? Sekiranya saya dapat isteri, saya akan puasa 5 hari. Mengapa dikaitkan? Dia katalah tu orang yang terlampau, saya kata tadi, terlampau beralut dengan Allah Ta'ala. Padahal nazar itu sendiri dalam Quran, Nabi Zakaria pernah kata, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah Ta'ala, aku nak puasa. Memang Nabi Muhammad pernah sebutkan bahawa la in raddallahu ilayya ibli la ashkuranna rabbi. Kalaulah unta aku yang hilang ini Allah jumpakan dia balik, aku akan bersyukur Allah Taala. Nabi buat dia berkali itu kerana nak mengajar kita. Tak apa, yang pentingnya nazar boleh. Maka bila kita dapat apa kita buat, maka dapat kita kaitkan dengan ibadah kita buat. Ini Nabi Adam, dia sesak, menderita dalam gelap. Tiba-tiba nampak fajar, dia syukur Allah Ta'ala. 2 rakaat sunat mutlak. Naik matahari pula 2 rakaat pula, kerana naik matahari itu cerah. Okey, boleh siang. Dan pertama-tama, okey, habis tu. Dan pertama-tama yang mula-mula orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim AS. Bila
tatkala menyuruh Allah akan menyembelih akan anaknya. Kemudian disuruh pula dengan menyembelih akan penebusan. Adalah seru itu. Maknanya seru itu Allah menyeru Nabi Ibrahim, mewahyu Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya. Dia sembelih, digantikan dengan kibas. Dia sembelih pula kibas itu pula sebagai pemberian. Waktu yang berlaku itu ialah waktu zuhur. Maka Nabi Ibrahim pun sembahyang 4 rakaat. 2 kalilah. Yang pertama, syukur bagi penebusnya. Syukur kerana anaknya tidak disembelih, ada tebusan. Tebusan dia adalah kibas. Yang kedua, bagi membukakan duka cita. Legahlah duka cita dia. Membuka duka cita, menghilangkan duka cita dia. Sebab kalau sembelih semua anak tu, mati semua anak tu, walaupun atas nama taat perintah Allah, tapi mana orang tak duka cita anak meninggal? Kalau anak yang meninggal kerana sampai umur pun semua orang duka cita. Ini kan pula anak yang kita sembelih sendiri dengan tangan kita, pasti duka cita. Terlepas yang itu, anak dia selamat, kibas yang sembelih, maka dia, itulah yang dia buat ibadat sembahyang zuhur tadi. Dan yang ketiga, bagi menuntut keredaan Allah daripadanya. Dan yang keempat, kerana keadaannya sebab diberi penembus yang amat besar. Subhanahu wa ta'ala, wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus akan dia dengan sembelih kibas yang amat besar. Kibas yang kemudian, yang kibas yang bawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Ini ada sedikit cerita. Dulu semasa pertelingkahan berlaku di antara Habil dengan Qabil yang sulung. Qabil dengan Habil tentang masalah untuk jodoh, siapakah yang sepatut berjodoh dengan Qabil. Lahir bersama dengan Aqlamiyah, sebab Habil lahir sama dengan Layuza. Syariat pada ketika itu, Allah tidak benarkan anak yang lahir dalam satu perut kembar, dua beradik kembar, dua-dua jadi mahram. Tapi kalau adik yang lahir tahun depan pula kembar juga boleh cross. Abang yang Qabil lahir sama Aqlamiyah, dia kena berkahwin dengan adik di bawah dia, nama dia Layuza. Habil lahir tahun kemudian, dia kahwin dengan kakak dia. Kakak nama dia Aqlamiyah. Tapi ditentang oleh Qabil. Pasal Aqlamiyah jauh lebih cantik daripada Layuza. Mereka dia berkeras, dia nak berkahwin dengan adik yang lahir seperut dengan dia. Bapa dia tak boleh, nak juga. Akhirnya kita rujuklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila rujuklah kepada Allah Ta'ala, Allah sebut dalam Quran, cerita kepada kita sebagai pengajaran tu. Wattlu alaihim naba'a bnai Adam iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Watlu alaihim, dan bacalah, beritalah, sampailah, ceritalah kepada manusia sekalian berita tentang dua orang anak Adam. Habil dengan Qabil bertelingkah. Pasal satu nak taat perintah Allah, satu nak melawan perintah Allah. Iz qarraba qurbanan, penyelesaian dia Allah Ta'ala perintah mereka buat kurban. Apa dapat kurban? Itu pilihan sendiri. Qabil dia seorang peladang, seorang membuat kerja ladang. Habil seorang peternak. Qabil fikir-fikir, kerana Allah perintah kurban, siapa yang kurban dia diterima, dia diberi pilihan pertama untuk memilih isteri. Qabil menanam
gandum, dia terfikir nak korban yang dia tanam, iaitu gandum. Maka dia pergi pilih tangkai-tangkai gandum yang tidak ada isi, hampa, tidak ada isi. Dia bawa untuk letakkan atas sebuah bukit. Habil pula dia pergi pilih kambing-kambing yang dia pelihara, sampai lambat sedikit daripada janji kena sampai. Pasal apa? Dia kata setiap kali saya angkat kambing yang paling berat nak korban, saya tengok ada lagi yang lebih baik daripada yang saya bawa ni. Dia lepas pergi ambil yang itu, angkat pergi nak sampai, tak lagi seekor yang lebih cantik, lebih cun, lebih anggun. Dia pilih yang terbaik, letak atas bukit, tunggu mana yang akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada tanda. Maka tunggu sekejap, datang malaikat di langit mengambil kibas yang dikorbankan oleh Habil dan membakar tangkai-tangkai gandum kering yang dibawa oleh Qabil. Kibas itulah ni. Pada zaman Adam tu, kibas yang Allah Ta'ala ambil dalam syurga tu, kibas itu masih ada disimpan, diturun balik ni. Diturun balik pada hari Ibrahim kena korbankan anak dia. Tu dia katakan bahawa dibawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Habil untuk disembelihkan oleh malaikat di langit, mengambil kibas yang dikorbankan oleh Habil dan membakar tangkai-tangkai gandum kering yang dibawa oleh Qabil. Kibas itulah ni. Pada zaman Adam tu, kibas yang Allah Ta'ala ambil dalam syurga tu, kibas itu masih ada disimpan, diturun balik ni. Diturun balik pada hari Ibrahim kena korbankan anak dia. Tu dia katakan bahawa dibawa turun daripada syurga, iaitu kibas Habil. Habil untuk disembelihkan oleh Ibrahim untuk menggantikan anaknya. Lepas sembelih daripada itu, maka Allah Ta'ala ganti balik kibas dalam syurga. Inilah di antara dalil yang kita sebut dalam pengajaran yang akikah dengan kurban tu. Kalau kita akikah dunia ini, lembu, seorang anak diakikahkan seekor lembu. Hari kiamat, lembu tu ada. Dia boleh naik atas lembu tu. Kalau kibas kambing, kambing tu lah. Baik, kalau kibas kambing seekor, kalau akikah kambing seekor, kongsi 7 orang, eloklah 7 orang naik atas kambing tu. Ni dekat tu. Memang ada, memang disimpan, kekal abadi. Sebab tu dia makan kibas Qabil. Dan pertama-tama orang yang mula-mula, orang yang sembahyang qudhu asar itu Nabi Yunus alaihissalam. Bila ketika dikeluar akan dia oleh Allah daripada perut ikan Nun. Ikan Nun, ikan paus yang terkenal. Waktu dia keluar itu, maka waktu Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, jelas satu daripada hikmah, dan dia mukjizat jugalah. Bila Nabi Yunus sampai marah dengan kaum dia yang tak mau beriman, dia terus meninggalkan kaum dia. Bukan putus asa, Nabi tidak putus asa, tapi marah terlampau, pedak terlampau, tinggalkan kaum dia. Menyeberangi, tumpang suatu kapal untuk menyeberangi suatu laut. Sampai tengah laut, gelombang laut itu agak kecoh, sampai nak menenggelamkan kapal dengan isi kapal. Ada mesyuarat tergempar segera, apa nak buat?
maka timbul cadangan, kita kena buang orang seorang. Nak buang barang sayang, baik buang orang. Okey, setuju. Siapa nak kena buang, orang tu undi. Dia boleh tengok dah, Nabi Yunus dia tak kenal kan? Dia lari daripada kampung. Undi Quran. Wallahu a'lam undi macam mana. Yang pertama undi kena Nabi Yunus. Tapi nak campak Nabi Yunus ni orang tak sampai hati, sebab dia orang ni orang juguh mulai. Bukan kaki something. Akhlak mulai. Setuju. Batal kita undi ke yang kedua. Undi yang kedua pula, goncang macam mana pun keluar Yunus. Cuk. Ambilkan yang ketiga. Yang ketiga pula Yunus juga. Sampai 10 kali keluar Nabi Yunus. Alhamdulillah, no way. Mari campak. Bila campak Nabi Yunus, itulah ikan paus telan dia. Bila telan dia dalam masuk ikan paus, itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, itu dia rakam dalam Quran tu. Rakam tu nak kita nak menginsafkan kita. Apa Quran kata? Laula in kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumiddin. Kalau bukanlah kerana Nabi Yunus itu tidak putus asa, walaupun dia campak, dia masuk dalam perut ikan paus pun, dia tak lupa kepada kami. Dia tasbih kepada kami. Dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam perut ikan paus, dalam lemah-lemah begitu pun, lala bisa. Inkan bisa, dia terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikan paus itu pun telah pergi ludah muntah dia balik tepi pantai. Pengajarannya bahawa kalau kita dalam keadaan yang sangat-sangat susah, jangan tinggal tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Susah macam mana pun, dalam apa kes pun, ambil contoh itu, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan melepaskan kita daripada kesusahan itu. Itu dia dikatakan bahawa bila dia keluar daripada perut ikan nun seperti burung anak burung yang tiada berbulu. Burung anak ni, api kereta ni, tiada bulu baginya. Maksud dia, Nabi Yunus ni bila masuk dalam perut ikan tu, di luar tu, bulu tak ada, mana kain pun tak ada. Tak ada apa dah. Dan ia dalam kelam yang pertama, kelam zulmat. Apa dia kelam zulmat? Kelam kerana kesalahan dia meninggalkan kaum dia. Dan kedua, kelam gelap, ianya keadaan dalam perut gelap. Dan ketiganya, kelam malam. Dia keluar dari malam pula. Berapa kali gelap dah. Dan keempat, kelam perut ikan. Dan adalah keluarnya itu pada ketika waktu asar. Berlaku tadi malam, masuk dalam perut kerana zulmah tinggalkan perintah nampak bagi kaum dia. Perut ikan pula, masa dikeluarkan dia daripada perut itu ialah pada waktu asar. Maka sembahyang itu 4 rakaat. Syukur bagi Allah daripada kelepasan 4 zulmat itu, 4 gelap tadi. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa AS, tatkala keluar akan dia oleh Allah Ta'ala daripada antara kaumnya. Sebab Nabi Isa menghadapi kaumnya yang amat kejam kepada Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Kaum Nabi Isa ini memanglah orang Bani Israel.
Tapi lebih teruk lagi termasuk kaum dia juga ialah askar-askar, tentera-tentera di kerajaan Romawi, the Roman soldiers. Yang kebetulan Roman soldiers ini pula daripada golongan Yahudi. Orang Yahudi amat anti sangat kepada Nabi lain daripada Nabi yang mereka agung-agungkan, Nabi Daud dan Nabi Ishak. Nabi Isa dianggapkan bukan Nabi. Waktu mereka cuba nak menghapuskan Isa alaihi salam. So kalau Isa ni tak dibunuh. Dia di antara tandanya. Sebab dia lepas daripada kelepasan 4 zulmah. Kaum tatkala dikeluarkan dia oleh Allah daripada antara kaumnya. Allah Taala selamat daripada kaumnya. Adalah yang demikian itu pada ketika jatuh matahari. Betul lah. Itu berlaku tu dalam cerita The Last Supper. Itu dia punya pasal lah. Tapi maknanya jatuh matahari lah ketika dia lepas daripada kaum dia yang nak tangkap dia. Akhirnya mereka dah menangkap Yahuza. Yang mereka salib ialah Yahuza. So Ahmad Didat membawa sebanyak 23 peruh. Ahmad Didat membawa 23 peruh yang minta dijawab oleh orang-orang Kristian, mengatakan bahawa dengan peruh-peruh 23 ini Nabi Isa tidak mati di kayu salib. Dan cerita Maryam Magdalene yang keluar dalam filem baru apa kot? Dia benci kot. Benci kot melampau sampai dia tuduh Nabi Isa itu berkahwin dengan Maryam. Maryam tu Maryam Magdalene, bukan Maryam mak dia. Maryam Magdalene. So yang pergi melihat Isa di kayu salib, bukan Isa, Yahuza, seorang sahaja, itu Maryam Magdalene. Mengapa Maryam Magdalene pergi tengok? Dia peruhkan. Tak apalah, saya tak baca cerita lain. Tapi maknanya bahawa Isa telah diselamatkan oleh Allah daripada kaumnya. Dan adalah yang mereka itu pada ketika itu matahari, maka pertamanya supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Isa sendiri pun datang untuk menyatakan kepada kaum dia bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Taala saja, bukan dia. Mak Didat menyatakan berapa kali dah apa? Proof to me. Even one word mentioned in all Bible, Jesus claimed, I am a son of God. Prove to me. Tak dapat. Perkataan Lord ada, tapi dia tak refer kepada Son of Lord. Tak ada. Padahal benda tu besar. Benda besar sangat kalau dia sebagai anak Tuhan. It's too big. Too big issue tu. Takkan sepanjang Bible. Sedangkan Bible itu dia bukan original yang Allah Ta'ala turun. Bible original itu dalam bahasa Arameik, bukan Hebrew. Even dalam bahasa Hebrew pun, dalam bahasa apa pun yang orang buat, mengapa orang tidak buat terang-terang mengatakan bahawa Jesus says I am a son of God? Tak ada. Sebenarnya sepanjang zaman orang tulis Bible tu tak timbul Isa anak Tuhan tu. Kemudian dah zaman kemudian sangat dah timbul lah Isa tak anak Tuhan. Okey, yang penting pada kita ini bahawa dia telah selesaikan semuanya. Dan bagi menafikan tuhmah daripada ibunya, orang tuhmah mak Maryam itu telah melakukan zina sebab melahirkan dia, menafikan tuhmah daripada dituduh oleh kaumnya. Yang ketiganya kerana memberi bekas akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Dia mengatakan bahawa tidak ada manusia makhluk yang boleh beri bekas, beri kesan kepada sebagai orang, sebagai makhluk. Allah Ta'ala sahaja. Dia sendiri Isa tidak boleh. Dia tidak boleh menafikan. Sebab kalau dia Tuhan, kenapa orang boleh tangkap dia? Maksudnya dia tak boleh
tak boleh defend himself. Kalau dia Tuhan, mengapa dia benar sebab orang salib dia? Salib itu benda yang cukup. Dia tengoklah dalam beberapa gambar yang tunjuk. Satu yang sebelum dia, satu gambar the cross it. Diseksanya Nabi Isa tu dalam konteks hukum nak salib tu, kena tanggung kayu salib yang berduri, berdarah-darah badan dia dan sebagainya, orang pukul dengan camti dia. Tuhan sanggup sampai tokau tu? Kalau dia anak Tuhan, awak tak boleh kun payakul, tak boleh kun tahu orang. Kungfu lah. Dan you gambarkan anak Tuhan itu di kayu salib dalam keadaan kain separuh dengan dia menggambarkan kelemahankah, kekuatankah, kesempurnaankah, penghinaankah? Itu yang dia dipersoalkan. Saya tak cakap bukan itu malam ni. Okey. Karena inilah 2 rakaat yang dahulu itu berhubung yang keduanya dan yang ketiganya tak kala sendirinya, dan pertama orang yang sembahyang. Okey. Nak apa kata Nabi Isa alaihissalam? Banyak kali dia menghadapi berbagai-bagai musibah dalam tugas dia sebagai Nabi, sebagai Rasul. Dan dia hanya merupakan Nabi yang datang untuk bawa the important message yang Quran sebut tu. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu message yang penting dia bawa. Aku hanya Nabi Rasulullah. Aku hanya Rasul Allah, Nabi Allah kepada kamu, Bani Israel. Apa aku buat? Musaddiqan. Aku siri Nabi-Nabi yang belum habis. Daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh sampai Yahya, sampai kepada Zakaria, Yahya, aku Isa. Siri. Wa mubashiran, aku nak beritahu. The golden chain, mata rantai tak habis. Nak beritahu ada lagi seorang datang min ba'di, lepas aku tak ada nanti, datang lagi seorang Nabi yang terakhir, nama dia Ahmad. Kamu prepare lah sebab dia tak lama akan lahir. Itu mesej yang penting. Kalau mesej itu diterima, senang. Lepas Isa tak ada, lepas Isa wafat, Isa hilang lah, kita guna perkataan dia angkat ke langit, orang ikut pengajaran Nabi Isa. Tapi bila timbul Muhammad yang disebut oleh Nabi Isa, datang Nabi yang terakhir selepas aku, nama dia Ahmad. Bila Ahmad, tahu dah ini bukan Bani Israel. Ahmad bahasa Arab, mesti daripada kalangan bangsa Arab. Jadi, jika mereka ikut Nabi Muhammad SAW, saya tahu. Tapi kerana degil tak mau ikut, itu jadi masalah. Jadi dengan banyak itulah berlaku kesemuanya pada waktu Maghrib. Nabi Isa bersemayang 3 kali, 3 rakaat yang diwajibkan Maghrib. Dan orang yang sembahyang Isya itu Nabi Musa alaihissalam. Ketika sesat jalan, waktu keluar daripada Madian, kampung Nabi Shu'aib. Kampung Nabi Shu'aib, kalau tuan-tuan pergi ke Jordan sekarang, luar payahlah. Dulu pergi ke Jordan, semua rombongan yang pergi ke Laut Mati akan berpeluang dulu pergi singgah di kampung Madian, pergi tengok makam Nabi Shu'aib. Itulah tempat Nabi Musa berhijrah daripada Mesir, cross the Red Sea, cross desert Tursina, sampai ke Jordan, sampai kampung Madian. Dia berkahwin akhirnya dengan anak Nabi Shu'aib. Lepas tu tinggal Nabi Shu'aib, balik semula ke Mesir. Tengah jalan Allah Ta'ala bercakap dengan dia di Tursina. Itu jelas. Dia banyak menghadapi masalah dengan kaum Firaun dan sebagainya. Maka dia banyak menghadapi beberapa dugaan. Keluar daripada Madian adalah padanya ayat
dalam duka, padanya itu dalam duka cita. Alif zayata itu dalam duka cita. Kenapa? Duka cita isterinya, duka cita Harun bin Din. Oh tak, Harun saudaranya, duka cita seterunya. Seteru dia pun, Fir'aun pun duka cita pasal dia tidak berjaya untuk mengalahkan Musa. Musa anak didik dia. Anak didik, anak yang dia ambil sendiri dalam laut. Dia besar dalam istana, dibagi segala kekayaan dan sebagainya. Akhir lawan tokek. Kita faham lah, bukan kerana adakah nak kata Nabi Musa tidak tahu mengenang budi ayah angkat. Akhir lawan tokek. Mengapa seorang yang dibesarkan dalam istana, dibagi segala kemewahan, dididik dengan segala pendidikan yang cukup, akhirnya dia melawan bapa angkat? Bukan soal dia antara budi, nak balas budi dengan kekufuran Allah Subhanahu Wa Taala. Antara dua mana yang besar? Kerana kain pelekat selai pun dah jadi masalah. Bukan soal budi, soal prinsip. Nabi Musa dia bukan kain pelekat, bukan kain batik ni. Dia bagi segala kemewahan, tapi dia tak paksakan apa betulkan yang tak betul tu. Dia mesti betulkan. Dengan harga nyawa lah. Itu yang saya katakan, banyak benda. Duka cita dia, duka cita sampai Fir'aun duka cita. Duka cita beberapa anaknya, Nabi Musa. Kesemua dilepaskan Allah daripada yang demikian itu sekaliannya, dengan janjinya yang sebenarnya. Dan ada yang demikian itu pada waktu Isyak yang akhir, Isyak tengah malam dah. Maka sembahyang ia 4 rakaat. Sembahyang itu sembahyang sunat, sembahyang yang dituntut, tapi kerana syukur Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala duka cita yang 4 itu. Dan daripada riwayat yang lain, masa subuh itu bagi Nabi Adam, Zuhur bagi Nabi Daud, Asar bagi Nabi Sulaiman, bagi Nabi Yaakob, Aisyah bagi Nabi Yunus. Dan kita ulang bahasanya umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja memperbuat akan suatu balai, dan memperbuat ia akan jamuan, dan mesediakan padanya akan bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman dengan bagai warnanya, dengan berbagai-bagai lazatnya, dan pada tiap-tiap warnanya itu baginya manfaat, maka iaitulah sembahyang. Sebab dalam sembahyang itu dia ibaratkan seperti jamuan Allah sediakan kepada kita. Tiap-tiap kelakuan sembahyang itu ada kelazatan dia. Masa takbir ada kelazatan dia, wajah tu kelazatan dia, Fatihah ada kelazatan dia. Itu yang dimaksudkan. Maka menyeru akan segala hambanya merasakan makanan itu. Allah Ta'ala suruh sembahyang itu, suruh dia rasa kekhusyukan sembahyang, kelazatan, memanglah dia lazat. Demikian itu umpamanya sembahyang itu disuruh Allah SWT mengerjakan dia supaya mengambil lazat hambanya yang kamil daripada bagai-bagai pemberian dan kurnianya, supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Maka af'al sembahyang itu seumpama makanan dan zikir dan tasbih, dan bagi doa dan doa bagai-bagai warna minuman. Maka apa makanan dan minumannya daripada umpama itu, hingga tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya. Ini bagi orang yang sembahyang, yang boleh merasakan kelazatan sembahyang tadi itu, memang dia boleh sampai kepada panak. Panak maknanya dia tak ingat langsung yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebutnya kali dah. Orang yang khusyuk sembahyang, yang saya katakan sebab ular jatuh atas kepala pun dia tak sedar. Seorang arifin yang dia kata dia pesan ke anak cucu dia, kalau dia tidak sembahyang jangan buat bising. Kalau aku dah mula Allahu Akbar, buatlah bising entah mana pun aku tak kisah. Pasal aku tak tahu apa yang berlaku. Itu yang maksudkan dia, orang yang tak sedar diri sampai ke peringkat itu. Dan sejuk mata hatinya, memang khusyuk, lazat, sejuk, tenang hati.
dengan kurnianya yang tidak dapat diperi, karena ialah yang dinamakan jannatul ajilah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takutkan akan makam Tuhannya itu ada 2 syurga disegerakan dalam dunia. Itu kenikmatan yang Allah beri kepada manusia dalam alam dunia ini banyak perantaraan. Pada orang awam macam saya, macam kita, kebanyakannya kita dok rasakan kesenangan dunia ini ada pada harta benda, duit ringgit. Padahal itu yang membawa kesengsaraan kepada manusia. Ada yang merasakan kebahagiaan dengan pangkat yang besar, akhirnya tinggal jawatan pun gila nak ambil balik. Kacau. Saya bincang bayang tadi dengan Wabi Anwar tadi, datang awal rumah saya. Lama kita bincang. Dia nak balik. Kacau. Sebab dia merasakan itu kebahagiaan dia. Padahal arifin, orang yang macam dia tahu mengatakan kebahagiaan itu tu yang sampai kepada peringkat mereka buang semua ni. Kita baca minggu sudah tu, orang yang ada kebun pun pergi sembahyang kebun, Allahu Akbar, burung bunyi seronok, tengok burung, tengok pertama kali, lepas sembahyang dia jual bang kebun. Kacau. Itu makna dia. Yang saya tahu Sufi, kerana dia rasa dunia ini banyak mengganggu dia daripada melakukan kerja Allah Ta'ala, dia buang sekadar dunia, harta dia dibuang ke semua, dibuang, tinggal baju dia dengan satu dia periuk saja. Tapi akhirnya baru tahu kebahagiaan yang sebenar bila kita sudah berada di samping Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu boleh kata kebanyakan puak sufi, nama sufi ni kebanyakan dia tinggal ke semua ni, dia tahu yang ini ke semua ni mengganggu dia tinggal, tapi dia bahagia. Keyakinan dia kepada Allah Ta'ala tu, saya sampai satu peringkat kata yang bahawa dia lapar, dia minta Allah Ta'ala bagi. Dia kenyang, orang bagi, dia tak nak. Dia lapar, orang bagi, dia ambil, tekan nak makan. Kalau baju dia koyak, rabak dan sebagainya, orang bagi 15 baju, dia ambil selai je. Lain, bagi ke orang lain. Kenapa tak simpan untuk makan malam? Malam, orang bagi semula. Yakin apa begitu? Dia tak mahu. Jangan kita compare dengan kita. Kita terang tu, bagaimana stages yang kita kena lalui. Inilah yang dia cuba katakan. Itu dia syurga dunia tu. Sejak mata hatinya dengan syuhud akan Tuhannya, bila sampai ke peringkat mata hati kita dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tu syuhud dia panggil. Kalau sampai ke situ, tu maknanya ialah dia sampai kepada kebahagiaan yang mutlak yang orang lain tidak dapat menandinginya. Dan syurga yang kedua di akhirat di sana. Tu ni dunia bercakap sampai akhirat sana. Dan setengah ulama mengatakan bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan dalamnya 12,000 perkara yang akan kita bicarakan pada perhimpunan